Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita dengan surah Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Okay, terima kasih sebab attend kelas pada hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk topik baru yang Mak Lima dah sentuh pada hari Isnin baru-baru ini. Okey, jadi pada hari ini Mak Lima akan bentangkan tajuk berkenaan dengan panjang, jisim dan isi padu cecair air. Okey, seperti yang Mak Lima pernah mention sebelum ini, untuk topik 7 ni bagi tahun 6 tiada lagi jalan mudah. Maksudnya kat sini awak perlu mengira soalan, mengira jawapan bagi soalan-soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Okay. Okay, sekarang ni kita akan main short quiz. Okay, pastikan awak buat bersedia dan respon segala jawapan yang Mak Limah memberikan. Okay. Fatih, cuba baca soalan Fatih. Apa? Baca soalan. Bayangkan ada 3 kotak minuman. Setiap kotak berat 200 ml. Air dari setiap kotak dituangkan ke dalam satu jug. Kemudian diagihkan kepada 4 orang saja. Okay, thank you. Okay, soalan yang pertama. Berapakah jumlah isi padu bagi air dalam jug? 200 ml. Siapa tahu? Okay, Farid Ilham. Berapa Farid Ilham? 600 ml. 200 ml. Berapa? 200 ml. 200? 600. Tak, 246, 600. Okay, 600 ml. Macam mana awak buat abang? Kira ambil dari soalan 200 ml, lepas tu kira kotak. Maksudnya 200 kali dengan 3 kotak. Macam tu? Okay, bagus. Okay, seterusnya. Okay, berapakah isi padu air bagi seorang pelajar? Okay, siapa tahu ni? Macam mana nak buat? Tadi awak beritahu dia 600 ml. Okay, sekarang ni nak tahu untuk satu orang pelajar. Macam mana? 600 ml bagi 4. Yes, bagus abang. Okay, jadi 600 ml bagi dengan 4. Jadi jawapannya adalah berapa? Tahu tak? 200. 150 ml. Okay, bagus. Sekejap Okay, yang seterusnya. Okay, jadi bagus. Dapat respon apa yang menyatakan. Okay, jadi awak dah tengok tadi kita belajar berkaitan dengan susu ni kan. Okay, jadi apa yang awak boleh relatekan? Sekejap mana kawan-kawan awak ni? Okay, jadi tadi awak dah belajar berkaitan dengan ml. ml unit bagi apa? ml bagi panjang ke, jisim ke apa? Yes, isi padu cecair. Jadi dekat sini kalau awak nampak yang apa ni, yang warna hijau ni adalah peralatan yang kita gunakan untuk menukat isi padu cecair secara tidak formal. Okay, maksudnya kat sini tiada ukuran khas. Okay, berbanding dengan yang warna oranye ni pula, dia ada ukuran khas di mana ada bika, silinder, kelalangkon dan juga buret. Okay. Jadi, kita akan gunakan satu kaedah di mana kaedah ini melibatkan 4 langkah. Okay. Okay, langkah yang pertama,
Okay, kalau perasan kat sini, dia ada kotak tengah. Okay, kotak tengah ni kita gunakan dia adalah untuk mengisi soalan. Okay, manakala di atas dia ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan juga langkah 4. Okay, langkah 1 ni memahami dan mentafsir masalah. Langkah kedua ni merancang penyelesaian masalah. Langkah 3 menyelesaikan masalah. Langkah 4 adalah menyemak jawapan yang telah awak buat. Okay, di langkah 3 ni. Jadi langkah 3 dengan langkah 4 ni dia saling berkaitan. Okay, soalan pertama. Okay, Puan Jim ingin melarutkan air gula. Okay, jap. Mak Limah nak Farid Ilham. Tolong bacakan soalan. Puan Jim ingin melarutkan air gula. Ia melarutkan 180 gram gula ke dalam bekas R yang mempunyai 1 per 2 liter. air. Anggarkan jisim gula dalam G yang perlu dimasukkan ke dalam bekas 450 ml air supaya kedua-dua bekas mempunyai kepekatan air gula yang sama. Okey, dekat sini dia beritahu dia ingin melarutkan air gula. Terima kasih abang. Dia ingin melarutkan air gula. Jadi dia nak larutkan 180 gram gula ke dalam bekas R yang mempunyai 1/2 liter air. Jadi kat sini soalan dia anggarkan berapa jisim gula yang perlu dimasukkan ke dalam bekas air yang lain yang berisi padu 450 air supaya kedua-dua bekas mempunyai kepekatan air gula yang sama. Okey, jadi kita lihat template ni. Okey, jadi macam maklumat cakap tadi, yang dekat bahagian tengah ni adalah soalan. Ada soalan. Jadi kat sini contoh kata kalau dalam aktiviti yang Mak Limah bagi sebentar nanti, kat tengah-tengah tu awak perlu buat perlu buat soalan. Salin balik soalan dia. Selepas awak dah salin soalan tu, kita proceed. Tengok langkah pertama. Langkah pertama, memahami dan mentafsir soalan. Apa yang dimaksudkan dengan memahami dan mentafsir masalah ni? Dekat sini, awak kena keluarkan segala maklumat yang ada di dalam soalan yang diberikan. Dekat sini, apa maklumat yang dapat dalam soalan yang kita boleh letakkan dalam langkah 1 ni? Apa maklumat yang kita boleh isi? Buat bekas 1 liter air dengan 400 ml. Maksudnya kat sini ada dua jenis air ataupun dua isi padu air. Yang pertama 1/2 liter air dan juga satu lagi adalah 450 ml air. Apa kaitan lagi? Ada lagi tak maklumat lain? Maklumat lainnya adalah 180 gram gula. Jadi kat sini boleh keluarkan dia punya jalan dia punya keywords dia. Jadi 150 ml 1500 ml air, nak larutkan 180 gram gula. Manakala untuk 450 ml air, kita tak tahu berapa gula yang digunakan. Jadi tujuan kita sekarang ni adalah untuk mencari bilangan gram gula ini. Jadi nak senang, awak lukis. Awak lukis dia punya gambar rajah. Ini yang selesai yang pertama. Kita tengok pula yang kedua. Merancang penyelesaian masalah. Dekat sini. 1500 ml air sama dengan 180 gram gula.
Ini dia punya maklumat yang diberi. Hubung kaya di antara air dan juga gula. Okey, yang seterusnya adalah 450 ml air sama dengan berapa gram gula. Okey, jadi kat sini awak perlu mencari jisim gula bagi 1 ml. Okey, kalau nak cari sedikit, apakah operasi yang kita perlu guna? Operasi apa abang? Kakak? Operasi bahagi. Okey, jadi kat sini awak kena tahu 1 gram, pertukaran unit ni awak dah belajar waktu awak tahun 5. Okey, 1 gram adalah sama dengan 1 ml. Okey, 1 gram sama dengan 1 ml. Okey. Jadi, kita gunakan maklumat yang lengkap. Okey, 1500 ml air sama dengan 180 gram gula. Kita nak cari 450 ml air. Jadi, jangan kita usik lagi 450 ml tu. Kita gunakan maklumat yang 1500 dan juga 180 di mana 180 ni bahagikan dengan 1500 ml air. Jadi awak tahu bagi 1 ml air awak akan gunakan 0.12 gram per mililiter. Jadi dah dapat 0.12 ni awak kena darabkan dengan 450 ml. Jadi awak akan dapat 54 gram gula. Nak mudah kan, kalau ikut cara biasa kita gunakan kaedah darab silang. Awak pernah belajar tak kaedah darab silang? Oh, tak ingat ke tak? Dah pernah belajar dah. Tahun 4, tahun 5 dah ajar dah. Okey, gunakan darab silang. Maksudnya kat sini kalau darab silang 450 darabkan dengan 180, dapat jawapan, awak bahagikan dengan 1500. Sama je jawapan dia dengan jawapan awak dapat sekarang ni, iaitu 54 gram gula. Okay, itu cara yang kita tak guna dalam ni lah. Okay, cara mudah dia, senang-senang. Okay, selepas ni yang keempat. Langkah 4, menyemak jawapan. Okay, 1500 ml air kepada 180 gram gula. Okay, sekarang ni macam mana nak dapatkan kepekatan dia? Okay, bahagikan kedua-duanya dengan 10. Sebab apa kena bagikan dengan 10? Sebab kita nak permudahkan dia. Okay, nak permudahkan dia. Jadi, matikan sifar 1500 ni, matikan sifar dekat 180 ni. Menjadi 150 ml air bersamaan dengan 18 gram gula. Okay, daripada 18 gram gula ni, macam mana kita nak dapatkan 54 gram gula ni? Operasi apa? Darab. Yes, bagus. Darab berapa abang? 3. Yes, bagus. Jadi mana cakap kan 18 nak ke 54 darabkan dengan 3, abang respon tadi. Jadi bila 18 darabkan dengan 3, 54, automatik dia punya bilangan air dia 450. Sama tak 450 ml dengan 450 ml ni? Sama kan? Sama. Jadi kita tahu bilangan gula yang kita nak gunakan adalah 54 gram gula. Okay. Jadi ni Mak Limah terangkan. Okay, next soalan. Okay. Mak Limah nak dia. Betul. Okay, dia tolong bacakan soalan nombor 2 dia. Seorang murid perlu membuat aiskrim berpandukan resepi yang diberi. Dua bahan utama yang digunakan adalah seperti berikut. 250 ml susu, 140 gram gula. Jika mereka ingin menggunakan sekotak susu berisi padu 1 liter, berapakah jisim gula yang diperlukan? Okey, jadi terima kasih dia. Jadi untuk yang ini sama sahaja macam soalan tadi. Okey, cuma dia berbeza
nombor sahaja. Okay, dia punya step semua sama. Okay, jadi kita lihat dia punya jalan penyelesaian dia. Okay, macam biasa, kat tengah-tengah ni awak letakkan dia punya soalan. Okay, lepas tu kita buat satu demi satu. Yang pertama, kita keluarkan maklumat soalan dulu. Okay, maklumat soalan dinyatakan 250 ml susu dan juga 140 gram gula. Okay, jadi maklumat yang kedua, 1000 ml bersamaan dengan 1 liter dan juga dia nak mencari berapakah bilangan gram bagi gula yang akan digunakan bagi 1000 ml. Okay, sekarang ni dia nak buat aiskrim. Okay, kita lukis gambar rajah. Okay, tujuan gambar rajah ni supaya awak nampak, oh ada dua dia punya amount isi padu air ni, 1 liter dan juga 250 ml. Okay, yang seterusnya, kat sini kita buat perkaitan. Okay, jadi 250 ml susu sama dengan 140 gram gula dan 1000 ml susu sama dengan X. Kenapa X? Sebab kita tak tahu berapa bilangan gula yang kita nak guna. Okay, jadi kita letakkan simbol X. Okay, jadi dekat sini kita buat guna, kita rancanglah kita nak guna operasi apa. Okay, so kat sini aku kena cari jisim gula bagi 1 ml. Maklimah, kenapa kena cari untuk 1 ml? Sebab kalau perasan dekat atas ni, 250 ml susu ni, dia dah lengkap dah maklumat dia. Sama dengan 140 gram gula. Jadi bila kita tahu bilangan 1 ml susu tu, nanti dapat tahulah berapa bilangan gula bagi 1 ml. Dan macam biasa, pertukaran unit 1 gram sama dengan 1 ml. Okey, yang seterusnya, yang ketiga. Okay, awak cari bilangan 1 ml bagi gula. Okay, operasi bahagi. Jadi awak tahu 1 ml air sama dengan 140 gram bahagikan dengan 250 ml. Jadi awak tahu juga dapat jawapan sama dengan 0.56 gram per mililiter. Okay, dapat dah 1 ml tu, awak darabkanlah dengan 1000 ml tu. Okay, sebab kena cari berapakah bilangan jisim gula kan. So darabkan dengan 1000 sama dengan 560 gram gula. Okay, ni maksudnya jawapan awak ni lah 560 gram gula ni lah. Okay, faham tak? Faham. Ha? Faham. Okay, faham. Apa dalam exam awak tak guna macam ni pun. Okay, dalam exam awak straightforward je. Okay, ni just untuk pemahaman awak. Maksudnya nak buat penyelesaian masalah, kita ada step by step. Step 1, step 2, step 3 dan step 4. Di step 4 ni adalah untuk menyemak jawapan yang awak dah buat. Bukan pakai sembrono je ya. Okay, dekat sini daripada 140 gram gula. Okay, yang ni pula 250 ml. Okay, maklumat kedua dia bagi apa? 1000 ml air kan? Itu susu, okay, susu. So daripada 250 ml ni, nak pergi ke 1000, darab ke bahagi? Darab. Darab berapa? Yes, betul. Jadi, so 250 ml nak pergi ke 1000 ml, gunakan operasi darab. Bila satu bahagian darab, automatik bahagian gula pun akan menjadi darab. So 250 ml darab dengan 4 dapat 1000 ml. 140 gram darabkan dengan 4 akan menjadi 560 gram gula. Jadi terbuktilah jawapan awak ni sama. Okay, apa yang awak dah semak dengan jawapan awak yang sebetulnya adalah sama. Okay, sekarang ni tugasan awak. Muklimah nak cuba buat soalan nombor 1 dan 2 dahulu. Okay, pastikan awak tulis dalam buku awak tu. Okay, cuba buat soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 dahulu. Okay, buat sekarang.
Okey, soalan nombor 1 ni. Okay, mau bacakan soalan Sebotol air minuman berisi padu 1 liter mempunyai jisim 1 kilogram. Ali telah minum 1/4 daripada air di dalam botol itu. Hitungkan jisim dalam gram air yang telah diminum oleh Ali. Oh, jawapan mak masalah ni. Okay, macam mana beritahu tadi, 1 liter sama dengan 1 mililiter. Jadi sebab tu bila dia kata soalan macam ni kan, jadi awak buat macam mana? Siapa dah buat? Belum. Tengah buat lagi. Okay. Untuk soalan 1, ada yang dah buat, dah siap dah ke? Okay, berapa jawapan dia? Berapa yang macam mana awak buat? Belum. Apa ni? Okay, untuk soalan nombor 1 tu, jalan dia, sekejap. Farid Raham siap dah ke? Belum. Awak dapat tak? Tak. Hmm? Tak dapat. Tak dapat. Siapa dapat? Kalisha dapat Kalisha? Sekejap. Tak dapat. Tak dapat. Ini semua jenis sayang. Okay, tak apa. Macam ni. Anam tak dapat. Ha? Anam tak dapat. Awak pun tak dapat? Tak. Kakak, abang. Okay, cara dia adalah 1/4 darabkan dengan 1 liter. Okay, jadi 1 liter tu sama dengan berapa mililiter? Berapa? Sudah. Astaghfirullahaladzim. Tak apa. Okay, Mak ni dulu Stop sharing dulu. Dia monitor background. Okay. Okay, nampak tak ni? Nampak. Nampak. Okay, soalan ni kata apa tadi? Dia kata dia minum 1/4 daripada 1 liter. Okay, jadi 1 liter sama dengan 1000 mililiter, betul? Okay, jadi kat sini awak permudahkan. Okay, jadi 4 dengan 1000 boleh permudahkan tak? 4 kali berapa 100?
4 kali. Okay, 4 kali 25. Okay, 4 kali 25. Sekejap. Okay, 4 kali 25. Okay, jadi kat sini 1/4 darabkan dengan 1000. Jadi kita permudahkanlah 4 ni potong jadi 1. Maksudnya kat sini 1000 ni bahagikan dengan 4. Okay, sama dengan 250. Okay, dan lepas tu 1 ni kita darabkan dengan 250. Okay, maka jawapan ni adalah 200 ml. Betul? Betul. Okay, tapi soalan ni nak apa? Soalan nak apa? Dalam unit apa? Jumlah dalam G. Okay. Dalam unit gram. Okay, Makmal cakap tadi 1 gram sama dengan 1 mililiter. Jadi kat sini bila 250 ml automatik akan menjadi berapa? 250 gram. Ya, automatik akan menjadi 250 gram. Okey? Boleh? Boleh. Okey, siapa yang belum sempat salin soalan ni, salin jawapan ni, cuba salin sekarang. Siapa yang dapat, tahniah. Okey, kita pergi pula dengan soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 dia kata Puan Isma memasukkan 27 kilogram tepung secara sama banyak ke dalam 6 beg plastik. Dia menjual 4 beg tepung. Oh. Berapakah jisim dalam kilogram tepung yang telah dijualnya? Sekejap. Puan Isma masukkan 27 kilogram tepung sama banyak dalam jisim. Dia menjual 4 beg tepung. Okey. Beg plastik, beg tepung lah. Betul lah. Okey, kat sini siapa tahu macam mana jalan pengiraan dia? Ulang soalan. Nama dia? Soalan ini. Soalan, tak nampak soalan ni. Okey, dekat sini Puan Isma memasukkan 27 kilogram tepung secara sama banyak ke dalam beg plastik. Okey, kalau daripada satu benda yang besar, kita agihkan ke dalam paket kecil-kecil, kita gunakan operasi apa? Bahagi. Yes, betul, bahagi. Jadi kita gunakan operasi bahagi. Jadi 27 bahagikan dengan 6. Okey, 27 awak bahagikan dengan 6. Okey, buat dia punya jalan pengiraan. Okey, cuba kira. Berapakah dia punya jawapan dia? Cuba sekarang.
Okay, berapa jawapan dia? Okay, dia 27 bahagi 6 berapa dia? Yang lain? Buat Dapat? apa ni? Okay, cari dulu berapa 27 bahagi dengan 6. 45. 45 apa? Yes. Jawapan bagus Jawapan dia adalah 4.5 kilogram. Jadi 4.5 kilogram ni adalah berat bagi satu beg plastik tersebut. Soalan masalah ni. Okay, sekarang ni cari pula berapakah bilangan 4 beg tepung tu. Masa jawapan soalan ni salah lah ni. Sekejap. Dia menjual 4 beg plastik. Okay, betul. Okay. Jadi soalan dia menjual 4 beg plastik. Tadi awak kira 4.5 kilogram adalah berat bagi satu beg plastik. Okay, sekarang ni dia jual 4 beg plastik. So berapa bilangan berat yang sebenar? Operasi apa nak guna? Darab. Yes, darab. So 4.5 kilogram darabkan dengan 4. Okay, cuba buat sekarang. Khaira boleh Khaira? Tak salin je mah. Bos baru. Salin tadi tak habis. Tak apa, buat je pengiraan dulu. Nanti Muklimah akan letakkan dalam GC. 18. Yes, bagus. Jawapannya adalah 18. Okay, macam ni cara dia. Okay, mula-mula awak bahagikan dulu. 27 bahagikan dengan 6. Okay, 6 kali berapa 27 yang paling hampir? 6 kali 4. Jadi 6 kali 4 sama dengan 24. Okay, buat tolak 24. Okay, 7 tolak dengan 4 sama dengan 3. Ni baki kan? Tapi dalam operasi macam ni tak boleh ada baki. Jadi kita kena buat sampai habis. Jadi kita buat titik perpuluhan ni. So tepi sebelah dia letak nilai sifar. Jadi turunkan nilai sifar. Jadi 30. Okay, 6 kali berapa sama dengan 30? Okay, 6 kali dengan 5. Jadi 6 kali 5, 30. So tolak 30. So awak akan dapat berat untuk satu kampet adalah 4.5 kilogram. Okay, soalan ni pula dia nak bagi 4 beg plastik. Jadi 4.5 kilo darabkan dengan 4. Okay, maka awak akan dapat jawapan 18 kilo. Okay, macam mana Khaira? 5 kali dengan 4, 20. Jadi nilai sifar letak bawah sebaris dengan dia. 2 letakkan di bahagian 4. Okay, 4 kali 4, 16. Tambahkan dengan 2 akan menjadi 18. Okay. Jadi itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okay, jadi siapa boleh beritahu Muklimah? Hari ni kita belajar pasal apa? Edison, isi panjang, Edison dan isi padusan. Isi pad. Okay, isi pagi yang Yang penting kita belajar hari ni adalah isi padu
cecair. Dan juga satu kaedah berkaitan dengan cara nak menyelesaikan penyelesaian masalah. Jadi itu saja untuk hari ini. Awak pukul 12.30 nanti ada kelas lain pula. Jadi get ready. Itu sahaja. Terima kasih atas kerjasama yang awak berikan pada Maklimah. Maklimah amat menghargainya. Okey, sekian sahaja kita bersuraya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama. Terima kasih. Terima kasih Mama. Sama-sama. Okay, bye. Bye. Sama. Bye. Tak dulu.